Al-Imam Al-Qadhi Husain, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam bukunya At-Ta'liqah, satu jilid saja, tebal bukunya. Itulah suatu buku yang menghuraikan tentang fiqh Al-Imam Syafi'i rahimahullah menerusi buku beliau Mukhtasar Al-Muzani. Dan dia sebut dalam mukadimah bukunya, kata beliau, innallaha faddala Adam ala al-malaikati bisababil ilmi. Sesungguhnya Allah Ta'ala melebihkan Adam alaihissalam ke atas para malaikat dengan ilmu. Ilmu ni ada banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan perkataan ilmu saja, the word of knowledge, dengan tasrifat ataupun bentuk-bentuk yang berbagai. Kadang-kadang alima, kadang-kadang alimtum, kadang-kadang ya'lamun, ta'lamun, alim, alim, ulama, ya. Hatta Allah Ta'ala menyanakan ilmu kepada dirinya. Innallaha alimun hakim. Itu pun satu bentuk ayat tentang ilmu juga, di mana Allah Ta'ala menyanakan ilmu pada dirinya. Ayat yang menyebut tentang ilmu dengan tasrifat atau bentuk-bentuk yang berbagai ini, various form ini, dalam Quran ada tak kurang daripada 856 kali. 856 times. Kalau kita nak lihat, kita ni lebih berbanding malaikat dari sudut fizikal. Tak tahulah kot. Kita rasa malaikat more stronger, lebih kuat lagi. Betul tak? Kalau kita dengan malaikat, kita lagi kuat. Malaikat lagi kuat. Ya tak? Baik. Jadi kata Al-Qadhi Husain, lebih kita dengan malaikat dari sudut lain tak tahulah. Tapi dia kata dari sudut ilmu, confirm. Kerana ia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kisah ini. Ya? Jadi kalau kita nak compare kita dengan malaikat, memang tak lawan lah. Tapi dari sudut ilmu, insya-Allah boleh. Ulama-ulama kita amat mengambil berat tentang ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam Sahih Bukhari ada ribu-ribu hadis, tak kurang daripada 7,000 hadis, dan banyak babnya. Tapi antara bab yang terawal, selepas bab tentang wahyu, kaifakana bad'u al-wahyi ala Rasulillah, kemudian kitabul iman, yang ketiga tu ialah kitabul ilmi, kitab ilmu. Ya. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam sebahagian bukunya, termasuk dalam buku beliau yang masyhur Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan, ada buku besar. Dia membahagikan buku itu kepada 4 komponen. Komponen pertama ialah rubuk ibadat. Rubuk ni mana 1/4 lah. Dia bagi 4 kan. 1/4 yang terawal ialah ibadat. 1/4 yang kedua ialah rubuk muamalat. Imam Ghazali bukan hanya nak ajar cara kita sembah Tuhan. Ya. Bab taharah, bab semayang, bab zakat, haji dan seumpamanya. Tapi juga beliau mengajar kepada kita bagaimana untuk menguruskan harta dengan baik. Jadi buku tu bukan hanya nak ajar kita jadi abid, tapi jadi tajir, jadi businessman. Dia tak ajar makan gaji apa kita ajar. Dia ajar jual beli. Yang dia ajar sewa menyewa. Ada harta bagi sewa, collect duit, simpan. Yang dia ajar apa nama tu? Qirat ni investment lah. Ada duit bagi orang usahakan. Jangan simpan berbantal. Anak lah kata begitu, dia tak kata begitu pun. Tak? Tapi bagi orang usahakan. Kemudian kongsilah hasil sama-sama. Maybe 50-50. Ya tak? Ya. Sebab ada orang dia ada harta, tapi dia tak tahu macam mana cara nak mengembangkannya. Ada orang dia ada kemahiran tertentu, tapi dia tak ada harta pula. Jadi kita bagi ke dia, biar dia buat. Ya tak? Macam hari ni lah, tentu ada duit, letak kat bank. Tapi cara yang Islami lah. Tapi bank pandai. Tuan-tuan dapat sikit, dia dapat banyak kan. Sekati dia lah pasal dia yang urus kan. Tuan-tuan apa? Setuju kan? Tuan-tuan letak duit kat akaun simpanan pelaburan, biasa tuan-tuan dapat less than 10%. 6%, 5% macam tu. Lagi 95% dia dapat. Biasalah kan. Lepas tu dia kaya, bilion-bilion. Saya ni anti bank pun tidak, sokong bank pun tidak. Tapi kita belajar muamalat,
kita cubalah letakkan sesuatu itu di tempat yang betul. Kalau yang dia buat tu betul, kita katalah betul. Ya tak? Tapi tak ada masalah jika dipersetujui. Dah tuan-tuan setuju, sign agreement apa gitu gini, ya tak? Saya pun join akaun pelaburan macam di Bank Islam, akaun simpanan Al-Aufa itu akaun pelaburan. BSM simpanan premium itu juga akaun pelaburan. Dia akaun simpanan tapi dia akaun pelaburan. Sebab akaun simpanan ni dia ada 4 konsep, dia ada 4 kontrak sebenarnya. Itu salah satulah dia pakai kontrak mudharabah tu kan. Itu satu bentuk kontrak investment lah, kontrak ni. Tapi tak apalah, untung sikit pun. Pokok ada peluang jadi jutawan. Tapi disimpan lama tak jadi jutawan pun. Tak ada rezeki lah. Yalah, dia kalau pelaburan berisiko rendah ni memanglah kita dapat pulangan pun rendah. Tuan-tuan nak pulangan yang lebih tinggi, cari risiko lebih tinggi. Itu normal dalam konteks kewangan. Ya tak? Imam Ghazali ajar pelaburan. Awak kemahiran tak ada, bagi orang yang ada kemahiran. Buat persetujuan. Keuntungannya macam mana? Ya? Hatta kalau awak ada tanah, bagi orang usahakan. Okey, baik. Jadi tuan-tuan boleh buka lah buku itu, antara buku yang terbaik lah untuk kita lihat tentang kupasan berkaitan dengan ilmu. Imam Ghazali bagi 7 bab, bab yang penting lah tentang ilmu. Kepentingan ilmu dan ulama, adab belajar, adab mengajar, ya, macam-macam lagi. Dia ada 7 bab. Ada begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Hatta Al-Imam Az-Zahabi sendiri dalam bukunya Syiar A'lamin Nubala, walaupun dia buku tarikh, walaupun buku itu buku sejarah, tapi dia bukan semata-mata sejarah. Ada banyak juga poin-poin yang dihimpun oleh beliau, sehingga dalam bab ilmu pun ada juga bab-bab yang penting, termasuk adab ilmu, ya, cara mencari ilmu, dan of course lah tentang kelebihan ilmu. Hatta baru-baru ni macam Dr. Yusuf Qaradawi, tuan-tuan, buku tentang ilmu saja. Ilmu saja. Dia ada 4 buku. 4 buku. Ar-Rasul wal Ilmu. The Prophet and the Knowledge. Al-Aql wal Ilmu. Akal dan ilmu. The Science and Knowledge. Al-Ilmu wal Aql fil Quran. The Science and the Knowledge in the Quran. Dan dia ada Al-Hayah wal Ilmu. The Life and Knowledge. Jadi ilmu saja ada 4 buku yang dia karang. Ilmu dikaitkan dengan Rasulullah, ilmu dikaitkan dengan akal, ilmu dikaitkan dengan Quran, dan ilmu dikaitkan dengan kehidupan. Kerana ia adalah perkara yang amat penting sekali. InsyaAllah ta'ala. Boleh tu tutuplah.